Hai, saya kembali dengan konten bertema bagi bulan seterusnya. Walaupun lebih setengah tahun sudah berlalu, saya akan sedaya upaya memuat naik semua konten mengikut urutan. Tema bagi bulan Februari ialah titik perubahan. Kali ini bahan bacaan yang saya pilih ialah sebuah laporan berkaitan perubahan. Perubahan yang dibentangkan dalam laporan ini bukan sahaja melibatkan saya seorang sahaja, malahan semua manusia di muka bumi. Laporan yang akan saya kongsi telah disediakan oleh Panel Perubahan Iklim Antara Kerajaan atau secara ringkasnya IPCC. Organisasi ini mula wujud pada tahun 1988 oleh Pertubuhan Meteorologi Sedunia WMO dan Program Alam Sekitar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNEP. Objektif IPCC adalah menyediakan maklumat saintifik kepada semua peringkat pentadbiran untuk digunakan dalam perancangan polisi iklim. Malaysia merupakan salah satu daripada 195 negara-negara anggota IPCC. Dalam kitaran penilaian terkini, 6 orang pakar Malaysia yang merupakan Fellow Akademi Sains Malaysia telah dipilih. 3 pakar Profesor Dr. George Jacqueline Pereira, Profesor Dr. Fredo Lintanggang dan Dr. Sharina Abdul Halim merupakan staf akademik Universiti Kebangsaan Malaysia. Seorang pensyarah Universiti Putra Malaysia yang sudah bersara, Dr. Zelina Zaitun Ibrahim. Seorang pensyarah Universiti Tunku Abdul Rahman, Insinyur Profesor Dr. Lim Nyon Seng dan seorang Profesor University of Alberta yang merupakan bekas pelajar Universiti Malaya, Profesor Dr. Gan Ten Yu. IPCC terdiri daripada 3 kumpulan kerja dan 1 pasukan petugas. Kumpulan kerja pertama bertanggungjawab ke atas asas sains fizikal perubahan iklim. Kumpulan kerja kedua menyediakan laporan mengenai kesan, adaptasi dan ketahanan kepada perubahan iklim, manakala kumpulan kerja ketiga melaporkan mitigasi perubahan iklim. Pasukan petugas pula bertanggungjawab ke atas topik atau isu spesifik. Tugas terkini pasukan petugas adalah menyediakan dan mengemaskini metodologi untuk pengiraan kadar pelepasan gas rumah hijau. Pada masa video ini dimuat naik laporan penilaian IPCC dalam kitaran yang ke-6. Setiap kitaran mengandungi ketiga-tiga laporan yang dihasilkan oleh kumpulan kerja dan laporan sintesis yang merupakan integrasi antara semua laporan kumpulan kerja dan sebarang laporan khas berkaitan yang disediakan semasa kitaran. Laporan sintesis merupakan laporan terakhir bagi kitaran ke-6 dan dijangka akan keluar pada penghujung tahun atau awal tahun hadapan. Laporan IPCC bukan sahaja membantu kerajaan melaksanakan pelan adaptasi perubahan iklim, malahan memberi amaran kepada seluruh penduduk bumi. Laporan ini agak rumit dibaca, namun beberapa rencana mengenainya telah dikeluarkan. Contohnya, sebuah rencana di Berita Harian dikarang sendiri oleh Profesor Dr. Fredo Lintanggang. Antara isi laporan yang dinyatakan adalah: pertama, suhu permukaan global yang menghampiri had 1.5 darjah Celsius yang dimandatkan di bawah Perjanjian Paris diratifikasi 175 negara. Kedua, purata aras laut global yang boleh melepasi 15 meter pada tahun 2300. Ketiga, kepekatan karbon dioksida yang melebihi 410 bahagian per sejuta. Berdasarkan laporan IPCC, pelan adaptasi perubahan iklim perlu dilaksanakan dengan segera. Namun, pengetahuan dan kesedaran mengenai isu tersebut perlu ditingkatkan dalam setiap lapisan masyarakat. Setidak-tidaknya, kita sebagai pembaca menelusuri laporan yang dikeluarkan dan seterusnya berkongsi pengetahuan tersebut. Buat masa ini, saya hanya memperkenalkan laporan ini kerana saya masih lagi dalam proses memahami isi kandungan. Sebelum saya akhiri video ini, saya kongsikan 2 laman sesawan berkaitan perubahan iklim. Pertama, semua laporan penilaian boleh didapati dengan melayari laman sesawang IPCC. Kedua, laman sesawang Springer yang menerbitkan koleksi jurnal Climatic Change.
Sekian sahaja konten bertema titik perubahan. Jumpa lagi.